Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang 3 September 2021 bersama saya Nur Azira Awang. Kerajaan Pahang menyumbangkan sebanyak RM67,500 kepada 95 penduduk di Felda Sungai Pancing Utara yang menjadi mangsa ribut pada 10 Ogos lepas. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosdiwan Ismail berkata, sumbangan ini adalah atas dasar keprihatinan Kerajaan Pahang dengan kemaslahatan rakyat di negeri ini. Pancing Utara ni bukan sebab PKP, sebab ribut yang menimpa mereka di sini, dan kita bagi pun 65 itu ikut kategori. Yang teruk kita bagi lebih sikit lah. Yang tak teruk kita bagi kurang sikit. Bergantung kepada kerosakan. Beliau berkata demikian pada program penyampaian sumbangan wang ihsan bencana ribut kepada penduduk di Dewan Semai Bakti Felda Sungai Pancing Utara di Kuantan. Turut hadir Ahli Parlimen Paya Besar yang juga Timbalan Menteri Kewangan II, Yang Berhormat Muhammad Shahar Abdullah, Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim Muda, Ahli Dewan Negeri Pancing, Yang Berhormat Encik Muhammad Tarmizi Yahya, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuantan MBK, Yang Hormat Datuk Hamdan Hussein, dan Pegawai Daerah Kuantan Yang Mulia Tengku Datuk Nur Asmaliza Kulah. Beliau sebelum itu turut melawat 3 buah rumah yang rosak teruk dan menyampaikan sumbangan kepada keluarga terbabit. Menurut salah seorang mangsa ribut, Encik Muhammad Rizwan Abdul Rahman 44, kira-kira 90% atap rumahnya telah rosak disebabkan ribut tersebut. Saya rasa orang kata inilah seronok jugalah kan, dia dapat melawat penduduk sini, terutama sekali yang mana kena musibah ni kan. Itulah saya rasa seronok jugalah dia boleh bagi melawat tu. Seorang lagi penerima, Encik Ahmad Razali Muhammad Hassan 65, yang merupakan anak kepada Penerokawati Puan Jaharah Abdullah 84 berkata, dia mengetahui rumah ibunya menjadi mangsa ribut setelah dihubungi jirannya. Saya ada dekat Endra Mahkota. Saya dapat panggilan daripada jiran sini mengatakan 6.45 tu angin ribut kuat. Dalam 7.30 saya sampai sini. Saya tengok keadaan rumah ni memang habis lah. Bumbung terbang, ini pun terbang habis. Begitu juga dengan rumah jiran lah. Lepas itu dia laluan ni memang kot ini. Laluan angin yang pusing-pusing tu. Dalam kejadian ribut pada 10 Ogos lepas, antara kawasan yang turut terjejas adalah Kampung Ahtong, Kampung Sungai Caru, Perumahan Awam Kos Rendah PAKR Pancing, Kampung Pancing dan Kampung Pasir Kemudi. Konsep hybrid zoo akan diperkenalkan sebagai salah satu daya tarikan baru di Mini Zoo Taman Teruntum Kuantan MZTT di sini. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim Muda berkata, pembaharuan ini akan menjadi salah satu daya tarikan di Kuantan apabila dibuka gelembung pelancongan kelak. Jelasnya, hybrid zoo ini merupakan satu usaha kerjasama antara syarikat swasta We Grow Global Sendirian Berhad WGG dan Majlis Bandaraya Kuantan MBK. Ini merupakan satu projek yang baik dengan kehadiran pelabur daripada luar Pahang untuk melabur. Ia akan membawa satu konsep baru di Kuantan yang sebelum ini terkenal dengan pantai. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis menandatangani perjanjian menaik taraf Mini Zoo Teruntum di perkarangan lobi utama Kompleks MBK di Kuantan. Turut hadir Datuk Bandar MBK Yang Hormat Datuk Hamdan Hussein, Pengarah Mida Pahang Puan Nadia Zamzam dan Pengarah Eksekutif We Grow Global Sendirian Berhad Encik Yong Lamui dan Encik Tay Eugene. Konsep hybrid zoo ini menggabungkan elemen haiwan hidup dan haiwan animatronik termasuk haiwan prasejarah seperti dinosaur. Antara projek WGG ialah Dinosaur Encounter yang telah dibangunkan di Pusat Sains Negara PSN Kuala Lumpur dan Zoo Melaka di mana membawa dinosaur sebagai watak utama di dalam pameran. Namun di MZTT, konsep hybrid zoo yang bakal diperkenalkan akan lebih menyelahkan elemen zoo di samping menghidupkan haiwan yang telah lama pupus
seperti dinosaur. Projek ini dilihat bukan sekadar projek hiburan semata-mata, tetapi ia lebih kepada idu tourism yang membawa nilai pendidikan kepada pengunjung. Bagaimanapun, haiwan hidup sedia ada di MZTT akan dikekalkan dan akan ada penambahan haiwan baru kelak. MZTT yang berkeluasan 11 ekar itu dijangka akan mula beroperasi pada Januari 2022 dengan berkonsepkan hybrid zoo ini diharapkan ia dapat menjadi salah satu daya tarikan pelancongan baru di Kuantan. Kesukaran hidup yang dihadapi oleh warga emas yang tinggal di rumah usang warisan keluarga berakhir apabila menerima bantuan Rumah Rakyat Pahang RRP secara percuma daripada Kerajaan Pahang. Puan Teh Embong 65 atau lebih dikenali sebagai Mak Teh berkata, rumah lama yang didiami dahulu sudah usang di mamah usia, bumbung bocor, lantai rumah sudah mula reput, berlubang dan pernah beberapa kali jatuh kerana lantai berlubang kerana reput. Tak tahu nak cakap apa, terima kasihlah kepada Menteri Besar Pahang yang mana kru-kru yang tolonglah buat ni dah Monteh kan. Monteh tak tahu nak apa. Pada Allah Ta'ala tu mintalah orang yang apa MB ke siapa yang buat ni kan. Allahu Akbar, tak tahu cakap apa. Syukur sangatlah ya Allah ya Tuhanku. Beliau berkata demikian ketika ditemui unit komunikasi dan media Pahang Yukom di rumahnya di Kampung Tiram di Kuantan baru-baru ini. Mak Teh turut menzahirkan rasa syukur dan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pahang pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang di atas sumbangan rumah RRP ini. Mak Teh yang dikurniakan 2 orang anak perempuan dahulunya menyara kehidupan sebagai pemandu lori dan mengambil upah membasuh pakaian. Namun kini beliau yang menghidapi pelbagai penyakit kronik bergantung sepenuhnya dengan sumbangan bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan pemimpin masyarakat setempat. Sementara itu, anaknya Puan Zuraini Hassan berterima kasih kepada Kerajaan Pahang kerana memberikan sebuah kediaman yang selesa buat ibunya berteduh. Zuraini yang menghidapi penyakit barah payudara kini tinggal bersama ibunya bagi mendapatkan rawatan susulan untuk mengubati penyakit yang dihidapi. Beliau turut berharap bantuan sebegini diteruskan kerana ia sangat membantu golongan yang tidak berkemampuan seperti ibunya. Pahang mencatatkan sebanyak 559 kes baru COVID-19 dengan Kuantan terus menjadi daerah paling banyak kes hari ini. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 313 kes, Temerloh 106 kes, Cameron Highlands 31 kes, Bentong 25 kes dan Pekan 20 kes. Selain itu, Rompin mencatatkan sebanyak 18 kes, Jerantut 13 kes, Lipis 12 kes, Raup 9 kes, Bera 8 kes dan Maran 4 kes. Pada hari ini terdapat 4 kematian dan 2 kluster baru iaitu kluster Kampung Pian di Temerloh dan kluster Industri Batu Tiga Raup. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Pahang meminta agar orang ramai sentiasa mengikuti saranan kerajaan bagi sentiasa menjaga SOP dan menghadkan pergerakan yang perlu sahaja sebagai kaedah berkesan dalam membendung penularan COVID-19. Walaupun beberapa kelonggaran sekatan pergerakan diberikan kepada individu yang telah menerima vaksinasi lengkap, namun ia tidak bermakna orang ramai kebal daripada jangkitan COVID-19. Justru, terus amalkan langkah-langkah pencegahan untuk mengelak penularan jangkitan COVID-19 di negeri ini. Kerajaan Pahang bersetuju untuk melanjutkan lagi tempoh bayaran cukai tanah tahun 2021 kepada semua pemilik tanah berdaftar di Pahang sehingga 30 September 2021. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosdiwan Ismail berkata, ini kerana Kerajaan Pahang menghargai komitmen pemilik tanah yang tetap menunaikan tanggungjawab menjelaskan cukai tanah sungguh pun dalam situasi mencabar akibat penularan wabak COVID-19. Oleh itu, denda lewat hanya akan dikenakan mulai 1 Oktober 2021. Dengan keputusan ini, diharapkan pemilik tanah dapat terus menunjukkan komitmen tinggi dalam menunaikan tanggungjawab menjelaskan cukai tanah masing-masing. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media hari ini.
Sebanyak 558 bakul makanan diserahkan kepada penduduk Felda Kota Gelanggi 2 yang dikenakan PKPD bermula 25 Ogos lalu hingga 7 September ini. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi, Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Yang Berhormat Datuk Haji Nazringah berkata, bakul makanan di bawah program bantuan prihatin Pahang itu diharap dapat meringankan beban mereka yang terlibat. Katanya, bantuan di bawah ilham Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang ini sendiri telah membawa usaha untuk membantu setiap lapisan rakyat yang terjejas, terutamanya pada musim pandemik ini. Turut sama pada majlis penyerahan bakul makanan berkenaan ialah Pengarah Wilayah Felda Jengke Encik Muhammad Termizili, Naib Ketua UMNO Bahagian Jerantut Datuk Rizwan Mansor, Setiausaha UMNO Bahagian Jerantut Datuk Muhammad Zulkarmi Abu Bakar, Ketua Pemuda UMNO Bahagian Jerantut Encik Fazal Jamlus, Ketua Puteri UMNO Bahagian Jerantut Puan Faizah Ishak serta kepimpinan setempat. Sementara itu, pada hari yang sama juga Yang Berhormat Datuk Nazringah yang juga Ahli Dewan Negeri Pulau Tawar turut berkesempatan menyampaikan bantuan prihatin Pahang BPP kepada Ketua Pemimpin Masyarakat Felda di Negeri Pahang. Penyerahan yang dilakukan di Dewan Terbuka Mat Kilau Pulau Tawar itu turut dihadiri 59 orang penerima terdiri daripada pemimpin masyarakat di bawah Felda wilayah Jengke. Dalam pada itu, beliau berharap supaya usaha berterusan yang dilakukan dapat meringankan beban kepada semua golongan yang dipilih sebagai penerima. Kerajaan negeri sentiasa berusaha untuk pastikan rakyat berada dalam keadaan baik dan dapat menjalani hidup seperti biasa walaupun terpaksa bergelut dengan cabaran pandemik. Kerajaan Pahang menyumbangkan RM74,050 bagi peruntukan khas Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan bantuan prihatin Pahang 2021 di Masjid Torik bin Ziyad, Kempadang. Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahniza Syamsuddin berkata, bantuan yang dijalankan secara pandu lalu ini melibatkan pelbagai kategori penerima. Sebanyak 709 helai jubah bernilai RM35,450 diserahkan sebagai inisiatif jubah kepada pegawai masjid dan surau di daerah Kuantan. Kerajaan Pahang juga menyampaikan insentif kecemerlangan sijil pelajaran Malaysia SPM 2020 melibatkan 46 pelajar sekolah menengah agama negeri SMAN di daerah ini berjumlah RM34,800. Beliau berkata selain itu, pihaknya juga turut menyampaikan bantuan berkenaan kepada pekerja dan pengusaha kantin serta Dewan Makan Asrama SMAN kepada seramai 13 penerima melibatkan bantuan sebanyak RM1,300. Selain itu, turut disampaikan bantuan khas kewangan kepada penggerak masyarakat orang asli PMOA dan penyelaras pembangunan insaniah masyarakat orang asli PEPIMA seramai 5 orang bernilai RM2,500. Beliau mengharapkan bantuan yang disumbangkan oleh Kerajaan Pahang ini sedikit sebanyak dapat membantu para penerima dan memudahkan pengurusan pihak berkenaan. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.